الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يسر لنا ولا تعسر وتمم لنا يا ربنا بالخير آمين يا رب العالمين أما بعد yang berusaha Tuan Imam, ahli tugas masjid, seterusnya muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan juga seterusnya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan yang tak pernah leka daripada mengambil berat tentang hamba-hamba ciptaannya. Tuhan yang sentiasa melimpah kurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat, dan kalau kita nak kira nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, nescaya tak mampu kita nak kiranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat-nikmat yang Tuhan bagi pada kamu, nescaya kamu tak akan mampu untuk mengiranya, disebabkan terlalu banyak. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan dan juga puan-puan para mukminin yang saya kasihi, moga-moga semua mendapat rahmat Allah. Para ulama dulu ada di antara mereka yang cukup segan untuk meminta kepada Allah, bahkan menanti sahaja apa yang Allah Ta'ala nak tentukan kepada mereka. Sebab apa? Bukan tak mau berusaha, tapi malu dengan apa yang Allah dah bagi. Banyak lagi yang kita tak guna kepada jalan yang sepatutnya. Sebab tu Allah Ta'ala sindir kita balik dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kau akan tambah. Kalau kufur, maka sebaliknya yang Allah Ta'ala bagi, kemarahan Allah Ta'ala dan juga azab daripada Allah Ta'ala maha pedihnya. Dan untuk kesekian kalinya Allah Ta'ala terus memberi kepada kita nikmat yang tak putus-putus, walaupun ada di antara kita yang segan nak menyembahnya. Bahkan ada di antara makhluknya juga yang dia cipta juga tetapi tak pernah dan tak mau nak menyembahnya. Nah, yang kadang-kadang sembahnya pun ada, yang setahun dua kali sembah dia pun ada, yang seminggu sekali sembah dia pun ada. Tapi cuba kita tengok, cuba tengok nun di sana mereka yang tak pernah sembah dia, dengan rumah yang begitu besar lebih pada kita hak duk sembah dia kadang-kadang, hak tak berapa rajin. Nah, Tuhan bagi macam-macam kat dia, banglo ni dengan kereta besar ni, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu maha adil, maha pengasih dan juga penyayang. Dia takkan biar. Tapi kena ingat juga, nikmat yang Tuhan bagi tak semestinya menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu redha. Kita takut nikmat yang Tuhan bagi kepada kita tak lebih daripada macam orang pergi mengai ikan, tak lebih daripada orang duk bela ayam, tak lebih daripada macam orang duk bela ikan dalam kolam. Duk bagi makan hari-hari, adakah sebab sayang? Tak, sebab tunggu masa nak siang. Duk takut tu. Itu kita kena duk beringat selalu-selalu. Sebab tu jangan kita mudah berlapang kalau kata kita tak pernah sakit. Nah, kalau kata manusia yang tak pernah sakit hebat, antaranya siapa? Firaun tak pernah sakit. Sebab tu Nabi sendiri, para Nabi pun sakit dengan segala ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi. Nah, sehingga Nabi menukilkan apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah Ta'ala kasih pada hamba, dia akan uji. Antara ujiannya kesakitan. Begitu juga yang moden sikit, yang dipanggil bapa pemodenan Turki, siapa dia? Mustafa Kamal Atatürk. Nama Mustafa Kamal lagi.
tertuk, tak pernah sakit. Bahkan dia kata bersin pun tak pernah. Kita bersin kak. Saya dah minggu ni bersin kak, tak apa sihat memanglah kan. Kita sesemua lah demam apa semua sekali. Dia pada. Tapi bukan bermakna Allah SWT redha dengan apa yang dah dia buat. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang dikatakan didapati oleh sebahagian daripada Nabi juga, katanya khabar daripada Israeliat kata Nabi Ayub ni ada kudih, katanya begitu. Begitu juga kita tengok orang kata Tok Kenali pun juga ada juga kudih di kaki dia juga, sehingga dia orang tegur dia suruh buang ulat, dia tak mau. Dia kata lagi kalau ulat tu mati aku buang, siapa nak tanggung? Aku nak jawab apa ke Allah Ta'ala? Sampai teratu dia punya maqam. Kita sakit sikit saja jumpa doktor, sakit sikit saja jumpa doktor, sakit sikit saja jumpa doktor. Itulah kita. Cuba kita tengok makam kita dengan para ulama. Dia rasakan segala ujian yang Allah Ta'ala bagi, nikmat Tuhan bagi itu. Dia tak rasa nikmat tu wang ringgit kesihatan saja, tetapi sakit itu juga dia rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat perhatian daripada Allah. Sebab tu ada ulama yang jatuh daripada bukit, ketawa dia ketika jatuh. Bila sampai ke lantai, sampai di bawah, dia menangis. Orang tanya kenapa? Sebab apa? Sebab dia kata tadi aku rasa dekat dengan Allah, tapi bila dah habis sakit ni aku rasa jauh. Pelik kita kita akan lega sampai di bawah, alhamdulillah tak ada dah ujung tak sampai ke bawah tu. Kalau sampai ke bawah tu teruk, kita fikir macam tu. Nampak? Dan untuk pada malam ni juga Allah Ta'ala bagi lagi nikmat pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan juga perempuan, untuk bertemu dalam rumah Allah SWT, nikmat yang tak mungkin dapat oleh semua orang. Allah Ta'ala izinkan bagi sampai juga di sini. Saya minta maaf lah namanya kerana kelewatan mai daripada Tanjung daripada pulau sana. Seronok bila sahabat kita minta untuk cakap tentang Rasulullah ni. Satu perkara yang sebenarnya saya rasa saya tak layak nak cakap, mulut yang kotor ni nak cakap tentang Nabi, tapi seronok ingin bercerita dengan Nabi. Sebab benda ni benda yang semakin pudar di ingatan kita, semakin pudar di persembangan kita tentang Rasulullah. Cuma akhir ni kita tengok semakin rancak dah orang minat kepada burdah-burdah, minat kepada selawat-selawat tentang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kebetulan pula duduk dalam bulan kelahiran Nabi. Kalau negeri Arab sebulan dia sambut dengan ceramah, dengan burdah segala-galanya. Dan negara kita pun kita tengok ke arah tu, alhamdulillah, doa-doa lah, moga-moga Allah Ta'ala buka hati pimpinan-pimpinan atasan sana untuk cinta dan kasih kepada Nabi. Seterusnya cinta dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan pada malam ni saya ucap terima kasihlah pada jawatankuasa masjid kerana beri keizinan untuk saya nak membidan terjunkan membantu ustaz kita, mungkin disebabkan ustaz tak hadir. Jadi untuk bersama-sama tuan-tuan nak bincangkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, satu hadis yang telah disusun oleh Imam At-Tirmizi dan Sunan Tirmizi, membincangkan ataupun menceritakan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seronok bila dengar kata di kawasan ni orang mengaji tentang kitab tu. Tak ada orang nak ngaji kitab tu. Ramai orang tak kenal Nabi. Anak kita pun kenal artis lebih pada kenal Nabi. Artis suka warna apa, suka makan apa, minat apa, kahwin, cerai berapa kali, menikah berapa, anak berapa orang. Dia hafal anak-anak kita tu. Tapi bila tanya Nabi, pak Nabi nama apa, tak tahu. Nabi suka makan apa? Kurma, air zam-zam. Kesian Nabi, dua tu je. Siapa kita tak tahu makanan kegemaran Nabi tu pun jangan. Makanan sunnah bersepah kita tengok. Seolah-olah Nabi makan hak tu saja. Banyak orang tak tahu tentang tu. Tapi alhamdulillah bila tuan-tuan dah masuk sampai bab yang ke-17, konon nak masuk bab serban. Tapi saya tak sambung bab serban tu. Saya serah pada ustaz yang maklum, saya akan langkau lagi ke depan sana tu, cerita tentang Rasulullah. Inilah yang kita nak supaya kita kenal. Bila kenal itu kasih. Mungkin tuan-tuan ada dengar cerita daripada tuan guru kita Ustaz Haruddin berkaitan dengan mimpi beliau berjumpa dengan Rasulullah tu, cukup menyayat hati. Kita jangan nak mimpi jumpa Nabi, tuan-tuan perempuan. Nak jumpa tok guru kita hak mengajar Quran tajwid pun payah. Jangankah hak tu, nak jumpa mak pak kita hak mati pun payah. Punya gelap hati kita sampai macam tu. Kalau boleh jumpa hak tu pun cukup dah. Jumpa cikgu tadika pun okey lah. Nak jumpa Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ini patut kita cita-citakan. Sehingga ada anak murid daripada Imam Ibn Hanbal mai tanya pada Tok Guru, tanya Imam Ibn Hanbal, macam mana nak jumpa Nabi, sebab Tok Guru ni jumpa hari-hari. Ada di kalangan ulama, kalau sehari tak berjumpa Nabi dalam mimpi, dia anggap dia dah rosak akidah, sampai macam tu, punya kasih dan cinta pada Nabi sampai macam tu. Tanya pada Tok Guru Imam Ibn Hanbal, macam mana nak jumpa? Tok Guru dia kata, mai malam ni rumah. Kawan syok nak mimpi jumpa Nabi ni. Mai rumah Tok Guru, dia jamu macam-macam. Kebetulan ada jamu makanan tu semua masing-masing belakang. Ayak tak jamu pula. Bila masin jadi apa? Ayak yang dahaga juga. Masin dia menyebabkan kita dahaga. Tak jamu sampai zut, ingat Tok Guru nak jamu, malam tu lena, tak apa, esok pagi jumpa. Kan, tanya Tok Guru, kata Tok Guru nak ajak saya macam mana cara nak jumpa Nabi. Tok Guru tanya dia dulu, malam tadi hang mimpi apa? Saya mimpi ayat yang cukup banyak, sedap saya tengok. Itulah cara dia. Maksud dia macam mana? Bila kita dahaga, kita duk teringat, kita duk impi, duk teringin, akhirnya kita akan berjumpa. Macam itulah Nabi. Kita dengan Rasulullah ada teringin tak? Berapa di antara kita bila sebut tentang Rasulullah menitik ayat mata, bertakung ayat mata? Sedangkan Nabi dah kata, tak sempurna iman seseorang selagi dia tak kasih padaku melebihi daripada segala-galanya, hatta mak pak dia sendiri. Sebut mak pak habis, jangan tanyalah anak. Tak sempurna iman. Sayyidina Umar pun pernah Nabi tanya pada dia, wahai Umar, sejauh mana kau kasih padaku? Umar kata, aku kasih padamu Rasulullah, tapi aku lebih mengasihi diriku sendiri. Allah kata, iman kau belum sempurna. Sebaik saja Rasulullah kata macam tu, terus dia ubah pendirian dia. Dan mulai sekarang Rasulullah, aku mencintai, mengasihimu lebih daripada diriku sendiri dan segala-galanya. Lalu Rasulullah mengatakan kembali pada dia, dan sekarang juga aku bersaksi bahawa iman engkau sempurna. Kita macam bila dengan Nabi, Allahu a'lam lah. Allahu a'lam. Kita mengaku kita sunnah, tapi hakikat rasa kasih dan sayang kita terang mana? Orang tak nampak tuan-tuan, bila sebut cinta Nabi dia nampak benda-benda benda sunat kot. Tak, wajib sebab termasuk dalam rukun iman. Nak main iman macam mana? Iman kepada Rasul kalau tak ada kasih dan juga sayang. Allah Ta'ala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tak ada jalan lain, ikut Nabi baru Allah Ta'ala sayang kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Bukan takat Allah Ta'ala sayang, ampun segala dosa. Ayah saya sendiri pun nak cerita bab Nabi, tak boleh nak kelak mata. Tok Guru saya seorang daripada Yaman, dia duduk mai kat ni. Ulama-ulama Yaman banyak sekarang mai di negara kita kan. Allah cerita bab Nabi ni meleleh dah air mata. Kasih, cinta, macam-macam ada. Itu yang kita nak dalam diri kita tentang bila kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah pula tadi kita sama-sama semayang sunat ke semayang fardu. Pada tahiyat kita sebut satu perkara yang mesti kita sebut semayang apa dia? Salam kepada Nabi apa dia? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kepada Nabi apa tu? Nabi Muhammad. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia tahu kenapa kita guna Assalamu alayka. Dia nak abad kata betapa dekatnya Rasulullah dengan kita, sehingga kita tak menggunakan dhamir yang menunjukkan bahawa dia tu orang yang ketiga, tapi seolah-olah dia tu berada di hadapan kita. Salam ke atasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-mogalah tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, adik, kakak, abang-abang, moga-moga Allah Ta'ala tanamkan dalam diri kita rasa cinta dan kasih. Sebab kunci kita nak beramal dengan Islam, memahami syariat Islam juga datangnya apabila kita kasih, cinta dan rindu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan pada malam ni, saya nak ajak tuan-tuan dan juga puan-puan yang saya kasihi untuk kita lihat dalam kitab Syama'il juga, dalam bab yang saya langkau. Sebab apa? Saya langkau tu pada anggapan saya, kalau esok ustaz tu ulang pun mungkin ada kita berbaloi sangat, mungkin kita dah lupa. Saya ambil jauh lagi. Sebab patut tuan-tuan baca bab ke-7
17. Saya tak mau yang Tok Guru duk ngajak dah, saya tak mau kacau. Saya ambil bab apa? Bab berkaitan dengan akhlak ataupun sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab ke-47 tu. Jauh-jauh ni Ustaz. Biar pergi jauh apa tu saya kata tadi. Boleh jadi antara kita dah lupa. Nanti bila Ustaz tu sampai macam tu. Jadi ulang. Ulang tak apa, ulang bagus. Kan? Jangan tak ulang ataupun jangan tak ngaji langsung. Tak ngaji cerai Ustaz Syahul bilang. Kan? Penang dia kata tentulah cerai. Kalau mengaji alhamdulillah. Baik, kita nak tengok bab berkaitan dengan sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan, saya duk cuba cari dia punya ni. Rupa-rupanya ulama yang mensyarah dan mentahqiq kitab yang disusun oleh Imam Tirmizi ni cukup banyak. Pakak berebut nak mengkaji, nak tengok tentang Rasulullah ni, siapa dia. Nah, itu tuan-tuan dah mengaji berkaitan dengan bab apa, bab berkaitan dengan bab rupa bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada para sahabat yang simpan dalam serban perang dia, topi perang dia kan. Ada cerita dah. Kemudian Rasulullah bersikat rambut. Kita malas kusuk masai, zuhud lah gunanya, sikat tak guna, biar macam tu buh jari je, perak macam tu. Paling mudah tarik ni balung ayam kan. Nabi tak nak contoh. Pelik sungguh lah orang kita, pelik orang kita. Benda pelik-pelik dia nak tiru. Kemudian uban Rasulullah tu dia sampai teratu kasihnya, prihatin sahabat dan bilang uban Rasulullah. Kita uban kawan kita dan bilang, tak ada. Depa bilang. Kemudian Nabi menggunakan pewarna bagi rambut, celak mata apa semua. Tu pun ada orang yang salah guna. Cuba baca, contoh sendiri baca dah kan. Ngaji dah dalam bab ke-7 tu. Dah masuk bab 17. Celak Nabi, baru kita tahu sunnah tu waktu bila. Bukan pi market, hak pi market pakai celak tu belah nu. Muslimah. Hak pi berjalan, pi Tesco, pi Giant, nak pi mana kedai Piala Star pakai celak tu hak belah sana tu. Kita waktu bila? Nak tidak. Baru tahu. Tu kata, tu yang saya kata sunnah konon. Tak ngaji tak tahu. Kemudian yang kata celak tu celak macam mana? Bukan celak hitam tu yang sunnahnya sebenarnya. Bolehlah nak beli. Sebenarnya dia nama dia ismit, bukan ismit ular raja. Ismit ular raja tak terpakai. Nah, ismit ni kalau tuan-tuan pergi Mekah nanti, kalau pergi umrah pergi tengok, dia mahal sikit daripada celak hitam. Celak hitam tu tuan-tuan beli 5 rial cekak tu, dah bedak balik mahal ni kan. Ismit dia warna kemerah-merahan. Dia satu botol masa saya pergi tahun 94 96 tu 5 rial satu botol minyak wangi panjang tu, debuh dalam tu. Kalau 5 rial hak hitam tu dia cekak. Nampak? Ismit tu bubuh di mata belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali, hal lena. Esok mata jadi cerah. Dia kumpul tik mata apa semua sekali, mata jadi sihat insya-Allah. Itu Nabi. Baru kita tahu sunnah bukan dia duduk calik nak keluar pergi market tu. Kemudian tentang pakaian Nabi, sumber kehidupan sarung kaki Nabi, sandal Nabi, cincin Rasulullah, kita meratak lebih pada Tok Roma. Ya Ustaz, cincin banyak ni Tok Roma. Minta maaf kalau ada minta maaf. Hak sunnah macam mana? Kita tak, baru tahu Nabi pakai cincin perak, bukan cincin emas buat di Perak. Cincin perak. Tak bolehlah selain daripada tu. Nampak tak? Ada yang dia buat batu dengan perak, ada buat dengan batu yang disebut dalam hadis ni. Nabi pakai jari mana? Ibu jari. Budak-budak lah dah pakai sampai ibu jari. Ibu jari kaki tu. Hak pakai je di ibu jari tu kawan-kawan kita anak raya Jumaat depan ni. Depa pakai di ibu jari kaki. Kita dah. Nabi kata apa? Antara Nabi pakai jari kelingking dan boleh jari manis. Tu dia. Baru tahu. Tu yang kata kita baru orang panggil sunnah. Ni nama kata sunnah tapi tak tahu kata pakai cincin dah. Nampak tak? Jari mana Nabi kata tak boleh? Tuan-tuan dah ngaji.
Tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok pedang Rasulullah yang kita tengok hari tu pameran di mana, di gurun tu, tengok walaupun tu hanya replika saja, situ kita boleh ambil pengajaran apa. Bukan masalah cantik, baru kita tahu bahawa teknologi zaman Rasulullah lebih canggih daripada zaman kita. Tapi tak, kita dah kata kita lah yang hebat. Pernah tengok tu pedang hak bertah-tah dengan Fairuz, dengan Zamrud, dengan delima? Pernah tengok kan? Hak dia biru, batu biru banyak apa semua sekali tu. Buat dengan apa tu nak tengok? Kalau tak ada kecanggihan zaman tu. Zaman kita sebab ada alat. Mana sebab ada alat boleh buat. Zaman tu kan. Makna orang kata lebih canggih. Dengan cantiknya pedang. Nampak? Itu yang bukti daripada situ kehebatan umat-umat yang terdahulu. Dengan besarnya pedang hak tunjuk di pameran tu replika tuan-tuan. Kalau ikut tu besar pedang dia. Pedang Zulfakar yang mana yang pecah dua tu kan. Yang kata Sina Ali atas Sina Umar tarik sampai pecah dua. Punya markah. Kita tak boleh. Kita tak ada. Kemudian baju besi Rasulullah, topi besi Rasulullah sampai kepada sorban Rasulullah. Nanti tengok ustaz dia ajak bagi tahu pada kita, sorban Rasulullah macam ni, baru kita tak komplain. Baru kita tahu. Bila kita tak mengaji tuan-tuan, Allah kita hina orang kita tengok kawan kita hak rajin duk pergi masjid apa semua, duk pakai serban ada ekor dua kan. Kita apa pakai serban kita ni ekor dua ni? Main mana ni? Kalau kita mengaji kita jumpalah. Baru kita tahu rupanya ada riwayat juga. Jadi kita taklah tohmah orang. Kenapa ada? Itu pentingnya apabila kita mengaji dan kita tahu. Baik, kita nak tengok berkaitan dengan sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita nak tengok ni? Sebab kita kalau boleh kita nak contoh, sebab Nabi dah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai qudwatun hasanah, ikutan yang baik tu tak dapat dinafikan. Sehingga ada daripada orientalis barat yang buat carta ranking orang yang terbaik di dalam dunia ni pun dia tak boleh nak nafi bahawa Rasulullah lah manusia the first one, orang yang pertama terbaik yang tak ada tolak bandingannya. Gandhi dia pun Gandhi lah apa semua bawah, tapi duduk nombor bawah semua. Tapi Rasulullah tak boleh mereka nak cari cacat celah. Seorang pemimpin yang terbaik. Kita alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi takut juga takut Nabi tak mengaku umat. Sebab ada perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan Nabi kata apa? Dia tak mengaku umat. Antaranya apa? Mudah saja, selawat. Dengar selawat pada dia, duduk senyap. Buat tattoo. Orang belah kapung baling kata buat tattoo. Buat mapuh gi dia kata. Buat siap lah esok. Na'udzubillah. Baik. Sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya guna syarah dia yang dibuat oleh Syekh Mufti Ahmad Ibrahim. Tak apalah mana-mana pun tuan-tuan kan, lebih kurang lah. Yang penting mata hadis tu kan. Baik, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Umar Al-Khattab, seorang sahabat yang cukup hebat, orang Syiah cukup benci sehingga kata dia macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Kita kena kasih pada sahabat, kasih pada Nabi maknanya. Itu dah. Seorang yang Nabi pernah kata pada dia, wahai Umar, kalau ada lagi Nabi lepas padaku, pasti hang yang menjadi Nabi. Itu dia, kedudukan tu pun cukup hebat dah. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratit Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Umar, janganlah terlampau sangat memuji-mujiku sebagaimana orang Nasara memuji-muji Nabi Isa alaihi salam, anak Maryam, sehingga mereka mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Itu yang dia kata kepercayaan apa dia panggil? Maksudnya Trinity. Tuhan nak, Tuhan Pak, Tuhan Mak semua ada. Aku hanyalah hamba Allah, Nabi kata, maka panggillah daku sebagai hamba Allah dan nabinya. Itu dia salah satu daripada sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia tak mau. Sebagaimana orang Nasara yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam, Nabi tak mau. Memuja-muja dia sampai macam tu sekali. Sebab tu ada seorang sahabat pernah, dia tengok seekor unta datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis-nangis. Unta tu sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biar menatang. Kerti apa? Nah, panjang kisah tu. Kisah tuan dia buat tak tahu kat dia lah apa semua. Dia mengadu. Rasulullah dia ada satu mukjizat, tuan-tuan, tak serupa dengan Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ni dengan binatang, dia faham bahasa binatang, tetapi Rasulullah berbicara dalam bahasa Arab dengan binatang. Binatang ngaji mana jangan tanya saya. Ada boleh cakap. Unta main mengadu, Rasulullah hukum dia punya tuan tadi, sebab buat dia dah tak larat, dah tua, suruh macam-macam, gendong hak nu, gendong hak, tarik baju anu, tarik hak ni, makan pun tak boleh ambil berat, kebajikan tak ambil berat, kan? Dia mengadu pada Rasulullah. Bila sahabat tengok unta tadi sujud pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat pun pergi, sahabat jelas, sahabat Nabi ni jenis manusia yang tak boleh, kalau dia tengok orang buat baik dia jelas, dia teringin nak buat. Kita tak, kita jenis macam mana? Orang ajak jom pergi mengaji, hak mengaji dulu, tak ramai. Bahasa tu sedap tu. Pernah dengar? Kau ni tak ada, orang no belah Penang banyak kot. Nah, jom pergi mengaji, hak mengaji dulu, tak ramai. Siapa suruh tak ramai? Memang hak kita ada belajar Allah ni, dan ni ustaz-ustaz mai peringat benda ada mengaji dulu lah. Sebab kita lupa. Nampak tak? Kalau lupa nak bagi semangat balik nak beramai tu. Sampai macam tu ada di kalangan manusia. Sahabat Nabi tak? Dia tengok sahabat lain berzikir, terus dia punya Rasulullah. Rasulullah duduk zikir pun. Rasulullah pun cerita-cerita mana ciri Rasulullah, dia dah lah kaya, sedekah pun buat juga, lepas tu berzikir pahala banyak kami. Rasulullah bagi kat sahabat tadi petua untuk zikir lebih banyak supaya menyemai dengan apa yang boleh dibuat oleh sahabat yang kaya tadi ni. Tu dia sampai macam tu. Kita tak cari dah. Ada Nabi cari, tengok kawan semain sunat apa, pergi tanya. Tobat tak tanyalah. Jadi hak ni pun tak terbuat dah lah. Kan? Nah, sahabat ni, dia tengok unta sujud pada Nabi, dia cemburu, lalu pergi habarkan Nabi, Rasulullah, kami berhak daripada unta ni untuk sujud kepadamu Rasulullah. Rasulullah kata apa? Tidak. Kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Itu lebih berhak lagi. Oh, nampak Rasulullah dia bagi banyak pengajaran daripada situ tu. Satu tentang ketaat si isteri pada suami, kemudian kita tak boleh menyembah sesama manusianya, dan juga tengok sifat tawaduk yang ada pada Nabi tadi. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau dia main majlis kita, dia katalah penuh sampai tang ni mengaji, tang mana dia main tang tulah dia duduk. Tak ada dia kata jalan aku nak masuk, tak kenal aku Nabi ni. Aku tuan ni, aku datuk ni, aku Tan Sri ke Tan Sri, tak tahu lah kan. Masuk aku pergi jalan. Kalau orang bagi tak apa. Contoh kita lah, contoh Cik Imam pi ada sampai mai, mungkin ada datuk mana mai ke apa ke. Okey tuan-tuan minta jalan kan nak bagi. Itu orang yang bagi, bukan dia. Nampak? Rasulullah yang tu. Tapi afdalnya kita di mana kita sampai, tang tu kita duduk, tang tu yang kita duduk. Tak menyusahkan orang lain. Lain lah kalau depan tu ada soft lagi ke apa ke, tu lain cerita. Ni kalau tempat dah zahmah, dah penuh, macam itulah perangai Rasulullahnya. Sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata apa sini? Dia tak mula katakan dia ni sebagai nabi. Dia kata apa? Innama ana abdun. Aku adalah hamba. Ada orang nak mengaku jadi hamba. Payah no. Kita nak mengaku aku ni hamba Allah. Ucapan-ucapan kita nak tawaduk di depan Allah, nak khusyuk kita, nak kata apa, zuhud kita, nak rendah diri kepada Allah, kadang kita payah untuk mengaku. Sebenarnya kunci kita nak lemahkan diri kita yang bongkak, yang ujub, yang sum'ah, yang penuh dengan perangai-perangai yang tak elok ni, ialah apabila kita sedar bahawa diri kita ni adalah hamba. Ulama kata maksud hamba apa? Kita ni dimiliki. Pemilik dia siapa? Allah. Sebab tu dia berhak untuk buat apa saja. Dia nak bagi boleh, dia tak nak bagi boleh. Tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha.
Siapa-siapa pun dia boleh. Hari ni dia bagi pemimpin ni naik dengan elok apa semua. Contoh macam Saddam Hussein tu hebat. Lepas tu dia uji balik macam mana boleh kejatuhan apa semua sekali. Dia bagi orang ni hari ni kaya, orang ni miskin, esok dia kali pula apa semua sekali. Itu sebab tu hak milik Allah. Kita ni tak ada apa. Tak ada satu benda pun hak milik kita. Labat mai. Tak ada hak milik kita walaupun kita pergi belah tanah ni milik aku tanah ni. Hakikat semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Sebab tu perbincangan masalah The Morgan, saya tak mau masuk tu perbincangan ulama semua nak bagi tahu. Sebab tu ada di kalangan ulama yang protes. Nampak sebab dia kata bukan milik kita. Tapi kita alhamdulillah lah Fatwa Kebangsaan mengatakan boleh organ-organ yang tertentu lah kan yang sihat untuk diguna pakai. Namun antara semua saya nak beritahu bahawa antara sandaran bagi ulama yang menolak, dia kata macam itulah hak milik Allah yang tak boleh kita nak sedekah ikut dan. Sebab tu kita bila berlaku musibah sunat kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kira apa pun berlaku. Nah, duk tak duk kita duk dalam majlis ilmu pop lampu padam. Inna lillahi. Bukan orang mati saja dah. Kok orang mai abang kata Haji Mat ada mat macam mana Haji Mat tu demam innalillahi tak mati ke hang teruk sungguh dah musibah umum tak kira apa pun. Ulama kata kita dak menulis pen tiba-tiba habis dakwat ke terpatah dia punya tu pensel ke apakah innalillahi musibah kembali kepada Allah. Semua keselangan tadi Allah Taala dah tahu. Itu sebenarnya. Sebab tu kita kata macam tu. Nak abang kata semuanya akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada langsung hak milik. Kalau ada hak milik kita lah tuan-tuan, kita boleh stop umur kita noh. Semua nak umur 30-an, 17 kalau perempuan kan. Nak muda semua nak cekang-cekang belakang muka kita kata. Badan pun nak ketul-ketul kita sebab milik kita. Tapi boleh tak? Kita usaha tapi Tuhan ada kalanya Tuhan tak bagi, betul tak? Makan ubat ni duk macam tu juga. Itu yang kata bukti salah satu adalah milik Allah Ta'ala yang tentu. Hang usaha tak apa, tapi hakikatnya semuanya adalah di bawah pemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran daripada hadis yang pertama malam ni juga, ulama mengatakan tak boleh kita puji orang seseorang itu melampau-lampau sehingga nampak bukan lagi puji dah, macam puja. Dulu kita ada seorang hamba Allah, mungkin dah bertaubat, wallahu alam. Ayah Pin kan, mungkin dah bertaubat lah, dia kata duk sakit, wallahu alam lah. Saya duk tugas dengan sahabat-sahabat dalam PDRM tu, kebetulan jumpa orang Terengganu sekampung yang dia besut. Ni cerita lama lah, bukan apa nak cerita, kata dia kira otak tu berjalan juga lah. Dia pun cerita dalam tempat dia panggil kawasan dia tu kan, istana dia apa semua tu, dah dia raja kerajaan langit kan, tapi duduk di bumi. Langit tak ada tempat, penuh dengan malaikat. Dia duduk nilang kata transit sat di bumi. Kemudian masa tu dia kata padang mahsyar nak siap lah dalam pembikinan, on construction. Masa tu dia buat di mana katanya padang mahsyar. Yang syok tu dia kata dalam rumah dia anjing cukup banyak ni. Dalam rumah duk keliaran. Jadi anak-anak buah dia pun hak mengaji lah kan. Tegur lah, dia kata Tok Guru ni macam mana anjing ni. Sagi tak apalah, nak bela aku nak jaga keselamatan ni memang boleh yang kita katakan. Tapi sagi dia sentuh kita nak kena samuk lah apa semua ni, dia kata tak usah bimbang. Sebab apa? Anjing tu sendiri dia dah samuk. Tuan-tuan, kita pun tak pernah fikir benda ni tu. Memang tak betul, tapi mana dia otak tu, walaupun nampak tak cerdik lah, tapi kira dia kata duk kalut apa, dia kata aku dah samak dah anjing tu. Jadi lepas ni dia sentuh ke dia jilat ke tak usah dah, sebab dia sendiri aku dah samak. Tu pun jangan ikut dia kan. Sial no. Allah Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah lah pada semua tuan-tuan. Itulah manusia uji sampai tu basuh ayat kaki dia apa semua. Na'udzubillah. Tak boleh kita sampai macam tu.
Bahkan dalam bab inhina ni kita tunduk tu pun ulama bincang. Kalau tunduk kita sampai melebihi dah macam rukuk tu, boleh jatuh kepada haram. Sebab tu dalam budaya pasal tak budaya Melayu kita nak lintah depan orang tunduk. Arab mana ada? Saya tengok tok-tok guru tak ada. Bahkan depa larang. Depa tak bagi. Nak jalan depan orang tertentu minta izin. Saya tumpang lalu jalan macam tu lah. Ataupun jangan lalu terus. Kalau kita anak nak lalu depan bapak, terus cari jalan lain. Macam tu. Nah, tak ada istilah tunduk sampai macam tu sekali. Tu dia. Tu pun ulama dah bincang, apatah lagi sampai kita puja dia. Malulah mengaku jadi yang tak tahulah yang duk tengok mengaku jadi Tuhan ni yang kita duk jumpa lah ni, tak tahu kot tuan-tuan duk baca lebih lagi. Dulu Firaun ni. Firaun. Lepas tu kat kita seorang tu lah. Kan? Ayah tu lah kan. Dia seorang. Malu kat kambing lembu. Iblis pun ada ulama kata tak pernah mengaku jadi Tuhan. Tu dia selut tabik spring. Aku tak mengaku jadi Tuhan, hampa berani. Dia kata ayah Pin dengan Firaun hebat. Aku tak berani nak mengaku jadi Tuhan, hampa berani mengaku jadi Tuhan. Kira hebat lagi. Na'udzubillah. Moga-moga lah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jauhlah tuan-tuan daripada kita memuji orang sekadar saja. Nak puji benda yang betul. Kalau kita dipuji pula macam mana benda tak betul. Dia mai kita macam saya, ustaz saya geraklah putih, tu mohong, saya hitam. Sayyidina Osman kata, ikut Sayyidina Osman syok. Dia kata ambil pasiak baling kat muka kawan tu. Mohong. Ini semua pujian nak menjatuhkan kita. Ni bukan cakap jet manual ni, hidrolik. Dia nak tentang pom tak tahu. Tidak. Kalau jet sampai teratur ni ada budaya-budaya kerja pejabat kadang-kadang tak dia buat mai hak nu, dia buat mai hak ni, budaya-budaya yang tak elok. Nabi cukup marah dengan benda-benda yang macam tu. Sebab tu Nabi pernah kata apa dalam hadis dalam bab-bab kita nak memimpin orang ni. Nabi kata apa? Kalau orang lantik kita, Nabi kata orang kita dipilih kerana orang yang memilih, sunat terima. Tapi kalau pilih sebab kita yang hemoi, baik dengan terima. Sebab apa? Kita pilih sebab kita calon diri kita. Kita tak nampak kelemahan kita. Tapi kalau orang calon sebab dia nampak kita. Kan? Kita nak tengok diri kita pun melalui cermin. Boleh nampak tadi, nampak tak? Itu dia. Sampai macam tu Nabi bagi panduan kepada diri kita. Elakkan diri kita. Kalau nak puji orang, biarlah kena pada tempat dia. Puji yang orang kata bukan ke arah puji yang ke arah bohong. Sebab itu boleh menjatuhkan orang lain. Dalam kitab apa? Penawar bagi hati pun ada cerita dalam bab-bab benda tu. Dia boleh mewujudkan sifat-sifat lain, wujud semua apa semua dalam hati seseorang. Hadis seterusnya, anam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajah faqala ijlisi fi ayyi tariq al-Madinah syi'ti ajlis ilaiki. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Aku ingin berkata sesuatu kepadamu Rasulullah secara peribadi." Macam seorang perempuan kata, "Ustaz, saya ada problem sikit, saya mahu ustaz boleh tak?" Jadi perempuan ni jumpa. Walaupun ada riwayat kata perempuan ni tak apa cerdik sikit. Ada yang kata dia gila lah macam, tapi itu bukan pokok perbincangannya. Tapi Nabi jawab apa bila dia kata macam tu? Dia ada masalah peribadi nak bersembang dengan Nabi. Nabi kata apa? "Pergi dan duduklah di suatu jalan, daku akan ke sana dan mendengar percakapanmu." Rasulullah tuan-tuan, dia bukan cakap Nabi, pemimpin, lebih daripada segala pemimpin ketika tu. Masa tu institusi Malik kata raja tak ada, tinggi daripada tu lah. Bukan cakap dia tu raja, bukan cakap dia tu sebagai pemerintah, sebagai dia segala-galanya. Tapi tengok, yang kata tawaduk di mana? Dia kata apa? Duduklah di mana-mana tepi jalan pun tak apa, sagi aku pi kat hang sembang. Kalau kita dengan pakai tai kan, songkok qadhi kalau kita ni kan. Bukan takbir agama sini lah, tempat lain di Morocco. Mai perempuan nak balik lah ni. Pukul 5 turun. "Ustaz, saya ada benda nak sembang dengan ustaz sikit." Hang tak tengok ke tangga tu kan nak sembang dengan tangga kot. Esoklah main pejabat sembang.
Nampak tak? Dia tak ada apa situ, tak ada yassiru. Sedang Nabi kata apa? Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan payahkan. Sampai macam tu Nabi beritahu kita. Ni ujian tuan-tuan. Ujian bila kita duduk di atas, orang nak perlu pada kita. Kita jadi JKK ke, kita jadi tok penghulu ke, kita jadi adun ke, jadi apa nama parlimen ke apakah. Tengok ujian waktu tu. Kadang bukan tinggi mana pun jawatan kita pun, kecil saja lah. Kecil je jawatan kita, tapi Allahu Akbar, nak jumpa cukup payah, kena buat appointment dulu. Sampai macam tu. Lepas tu pergi pula beratak kan, sampai waktu lunch, walaupun orang duk tunggu, tak apa, saya nak keluar makan, saya nak sembang. Macam mana kalau perut kosong? Tunggulah pokok tu. Macam Arab Mesir tu, Allahu Akbar. Kata anak-anak kita ada mengaji Mesir tu kan, sakit jiwa kadang tu. Khani-khani mereka. Selagi kata pejabat tu buka pukul 9, dia dah di kaunter tu saja dah. Dia syok tengok kita duk potong. Dia gelak. Dia main dah. Kan dia sini. Kan. Betul syak pukul 9 dia buka. Prom katakanlah tutup pukul 5 kan. Beratok panjang ni. Memang tak akan habis pukul 5. Dia biar juga. Pok jam tutup pukul 5, tutup tingkap. Esok main lagi. Gamak kan tu. Orang bakar pejabat tu buat tu. Mana kita sini alhamdulillah lah, setengah daripada saya tengok itu pejabat pos sebelah Penang, ada satu pejabat pos tu kan, di Jelutong kan, dia bila dah sampai jam tutup 4.30, mesin hak nombor tu dia dah tutup. Tu cerdik lah cara tu. Orang pergi tekan, rosak ke? Bila rosak dia pergi tanya, cik mesin rosak? Dah tutup dah. Balik macam tu lah, tak kata apa. Ni dah nombor tekan keluar, tapi sakit tak panggil, tak ada sakit hati. Nampak tak? Nampak cara diplomasinya kita, cara cerdiknya kita nak menguruskan. Kita nampak, tengok Rasulullah SAW. Sebab tu dia ajak kepada kita sebagai pemimpin, di mana saja orang perlu kita yassiru, permudah. Kalau takkan nak tanda tangan, takkan dia nak main esok. Kadang-kadang orang kampung main mana tu, main brokas tu, pedu tu. Kita kata, saya kata pun kampung saya tak ada orang marah ni kan. Main belah tu ang pengan pedu tu, jauh tu. Main jabat di mana kita kata contoh di Lestak ke, naik bas 2-3 kali, naik bas ke semua, kita kata esok. Nak tanda tangan saja. Jangan tuan-tuan. Kita takut apa? Sebab hadis Nabi ada sebut juga, siapa yang mempermudahkan, man yassara musliman yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mempermudahkan bagi urusan orang muslim, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia pada hari kiamat. Maknanya lawan pada tu, siapa yang memayahkan, Tuhan akan payah bagi kita. Percayalah tuan-tuan, boleh tengok ni, bila kita payah urusan dengan orang, kita menyukar-nyukarkan dia apa semua sekali, tunggulah urusan kita esok Allah Ta'ala akan payahkan. Tu yang kita bimbang sungguh-sungguh. Tu kita kena prihatin. Tengok Nabi sendiri, walaupun dia kata seorang perempuan nak jumpa macam mana pun, ada juga istimbat daripada hadis ni juga. Ada mengatakan kenapa Nabi pilih jalan, sebab apa? Mudah, sebab nak jumpa dengan orang perempuan ditakuti fitnah. Mana tak jadi satu alasan. Kita selaku pemimpin, selaku orang nak rujuk hal agama ke hal apa ke tak kira, tiba-tiba ada orang perempuan tahan kita, pergi cari tempat yang tak mendatangkan fitnah. Sedangkan Nabi dalam kitab khususiat Rasulullah SAW, kalau tuan-tuan baca, Nabi ni kalau dia berdua-duaan dengan orang perempuan pun tidak dianggap khalwat. Tapi Nabi buat tak? Nabi lesen besar lebih daripada James Bond lagi. James Bond license to kill. Nabi lesen dia maksum habis lah. Nak buat, kalau dia nak buat pun boleh kan. Sampai Sayyidah Aisyah kata, abang puluh semayang hatta tawarruman qadamah. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Abang puluh apa? Semayang sampai bengkak kaki. Kalau kita lah dapat maksum tu jenah agak. Tak main, saya tak main. Maghrib ni semayang, sobat tak maksum. Betul tak? Maksum. Masa saya tanya orang, sebab apa yang semayang maghrib? Sebab wajib. Kalau sunat, tak semayang.
Betul, cakap tu terang lah. Mohon mai lah. Sebab wajib. Sama. Nabi dah. Nabi jawab apa mudah ya? Afala an akuna abdan syakura? Dapat pada kekasih dia, pada Sayyidah Aisyah, awak tak boleh ke abang nak jadi hamba bersyukur? Oh, Nabi buat ibadat kerana bersyukur. Bukan kerana takut neraka, bukan kerana nak syurga, bukan kerana takut Allah, tapi syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi. Nikmat yang kita sebut awal jadi ni. Tu pun dah cukup lah Nabi Allah. Sampai bengkak ke kaki. Kita bengkak kaki apa? Shopping, window shopping. Nak cari pencelup hari raya, nak cari haban asin vanila saja sampai Penang. Kes tu tak ada, mengamuk lah rumah. Tok laki lah kena. Bengkak kaki. Bukan orang sini lah bukan orang sini, tu di Namibia. Jadi sampai macam tu. Nabi semayang bengkak kaki. Sebab Nabi semayang lama. Nanti tuan-tuan akan masuk sifat solat Nabi nanti. Allahu Akbar. Nabi rakaat, satu rakaat bukan baca kulhu kuliah. Kita kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kulhu. Macamlah dalam Quran ada 2 surah tu Maghrib kuliah kulhu, Isya kuliah. Itu semayang seorang lah cerita kan. Kuliah. Orang tak baca tak lagi bagus. Baca Fatihah sebab wajib. Itu pun mujak wajib saja. Kalau tidak pakai Allahu Akbar saja. Nabi tak ada sahabat endap Nabi tengah semayang tu, dia semayang apa? Habis surah Baqarah. Surah Baqarah apa juzuk? 2 juzuk lebih kan. Habis surah Baqarah, masuk Ali Imran. Habis Ali Imran, An-Nisa apa semua sekalian seterusnya. Sahabat hak endap mengantuk letih, Nabi semayang tak letih. Baru rakaat pertama. Kita mayang tarawih cari masjid paling cepat, paling ringkas. Kalau boleh masjid sana habis Isya, kita habis tarawih lah. Paling cepat tu tu pun jangan tak malu nak masuk syurga. Tu tuan-tuan, muhasabah kita, muhasabah tu menangis dah. Sebab tu Imam Syafi'i ataupun ada ulama duk baca zikir tu, ilahi lastuli firdaus tu. Sebab rasa tak layak. Itu yang baca ulama yang hebat kita. Allahu Akbar. Nabi yang dah jamin syurga pun ibadat, Masya Allah, tabarak. Bukan saya nak suruh tuan-tuan semayang bengkak kaki. Dah kurang-kurang pulun ke arah tu, betul tak? Cucu Nabi sendiri, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, semayang sunat saja di malam hari 1000 rakaat. Kita dengar bunyi tarawih dia lemah lutut. Tak buat lagi, baru dengar bunyi. Tanya kawan, bulan Ramadan tahun ni bila? Sebut-sebut bunyi itu, aku god mai pula pula. Cari hak 8 kan. Saya kata mujak ada orang, ustaz tak ada ke pandangan lain koklah khilaf ulama. Cara tanya orang tu jemaah kan, kita tahu 20 ustaz kan, 8 kut lah, kut dia kata kut ada pandangan ulama yang mengatakan kurang daripada 8. Saya kata ada nak pandangan tak sah semayang langsung. Dosa tak semayang terawih? Tak ada. Tak dosa pun. Betul tak? Duk gaduh apa? Sebab tu mereka kata ada satu masjid tu imam berkeli dengan makmum. Ada nak buat 20, ada nak buat 8. Dah pengurusi pi jekah. Tutup masjid lepas main Isya lah. Tutup masjid. Orang buat masjid nak bersatu, nak apa-apa berkeli 7, 8. Tutup sungguh balik macam tu. Takut tu imam ketak pengurusi jekah. Patut buat macam tu. Nak buat 20 buat lah, nak buat 8 apa buat 8 kan kelak lah itu kaya ada berkeli buat apa. Kita kata benda sunat berkeli akhirnya jadi haram, jadi dosa pula perpecahan kita kata kan. Tu Rasulullah marah. Hatta sahabat hak baca dalam semayang panjang, Sayyidina Muaz, dia mentang-mentang dia hafal Quran ya, dia baca panjang sampai jemaah lari. Nabi kata apa? Afattanu anta ya Muaz, nak buat fitnah lah. Hang tak tengok makmum siapa dah? Ada perempuan yang bawa anak yang mengandung, yang sakit, yang yang orang tua, yang sakit perut, yang sakit gerd, yang sakit jantung, yang sesema apa semua ada. Hang kira hang mentang-mentang hafal Quran. Nabi marah. Sebab tu imam dia akan pusing belakang tengok apa semua sekali. Tengok clear. Ni boleh belakang ni sujud bagi lama. Tak apa.
Kan kalau kita tengok 3 selenda je kita kata, ada yang duduk sesemua, jangan duduk sujud lama, takut senyap terus. Senyap tak apa, takut kaki duduk tendah orang belakang, nak napas tak boleh kan. Tok Imam punya pukulan. Jangan. Tok Imam macam tu kena minta resign. Sebab tu Tok Imam macam pemimpin, dia tengok dia nak tadbir rakyat dia makmum, dia akan tengok rakyat dia. Oh ni kena baca standard saja, biasa-biasa saja, kuliah kuluh kan. Tak apalah, ni dia pukul dia, kita katakan. Sebab betul, tanya orang jadi imam, kita baca panjang tak terasa tu imam lah. Bila baca juzuk betul, baca 2-3 muka, hak baca tak rasa apa, hak belakang tersiksa. Bila lah nak habis, bila lah nak habis. Kes tu yang semayang tarawih, orang jenis orang dia tak masuk lagi, dia duduk sila lu, letak tak imam nak rukuk boleh naik. Mengaji mana tak tahu ni. Tapi punca tak imam orang saya tahu. Tak imam baca lama. Nah, baca yang menyebabkan tak boleh lah. Tengok Rasulullah contoh nah. Rasulullah dia tengah semayang dia dengar bunyi rengekkan, budak-budak menangis apa semua, Rasulullah mempercepatkan sikit, pendekkan bacaan dia. Rasulullah dia nak tarik orang main masjid, bukannya nak hambat orang, nak marah orang. Sampai macam tu. Ini banyak tu kalau kita tengok kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Sikit lagi sampai pukul berapa sebenarnya ni? Saya main jauh boleh sampai pukul 9 lah. Tak apa dah. Main jauh bagi alang-alang kan. Geram je dah kata jangan panggil saya, depa panggil saya juga. Baik. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal 'abd wa kana yawma bani quraizah ala himarin makhtumin bihablin min lif wa alaihi ikafun min lif. So dia antara satu lagi sifat rendah diri tawaduk Nabi. Dia kata apa? Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni salah seorang kita kata khadam Rasulullah. Mak dia daripada kecil lagi, mak dia yang tak. 2 orang yang menjadi khadam pada Rasulullah. Ni tok guru kita dulu, orang dulu buat, hantar anak pergi rumah tok guru, duk tolong tok guru. Belah lembu ke apa ke dia buat kerja. Orang dulu dia buat khidmat tok guru. Sebab tu ilmu orang dulu berkat. Orang Allah dak buh cangkui kat cikgu. Minta maaf cakap apa lah. Jangankan buh tu, benci dengan cikgu pun, gelap masa depan. Minta maaf, bukan doa tak, gelap masa depan. Bahaya. Nah, tengok orang dulu macam mana. Kan, orang Melayu kita dulu pun macam juga, ambil padi yang pertama rumah tok guru dulu. Kita tak hal lebih, tok guru ni ada padi lebih. Eloklah dia kata. Molek lagi molek. Tu kita orang kita tak amal, sebab tu hilang keberkatan. Bila cerita guru, bila menikah baru kalut nak cari, bila mati baru kalut nak cari. Nampak? Hari lain kita tak cari. Nah, kita kelaskan dia ni untuk nikah kahwin, mati satu saja. Tapi tengok Rasulullah dah bagi tahu pada kita, dah tengok ramai yang kita boleh contoh. Anas bin Malik dia jadi khadam Rasulullah. Dia kecil. Seorang lagi siapa dia? Saya lupa sebut. Sepupu Nabi. Allahumma salli ala Ibn Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas juga adalah khadam Nabi. Dia rajin bawa selipar Nabi. Dia buh kaki ni, tangan ni satu, tangan ni selipar Nabi. Bila Nabi nak ambil sembahyang, dia pun tolong cedok Allah khidmat dengan Rasulullah, cukup cantik. Lepas tu kita kalau boleh tuan-tuan, nah, anak-anak kita di sekolah ke di mana, suruh khidmatlah dengan tok guru. Nampak cikgu mai pergi sambut kan, dia bukan terjun dengan payung terjun kan, dia main buka pintu pergi ambil beg ke apa ke, buku ke apa, walaupun cikgu tu bukan Islam. Berkat dia lain. InsyaAllah anak kita tak berapa boleh mengaji, hak kita kata benar tu, InsyaAllah masa depan cerah. Betul saya cakap ni. Nah, tapi kalau setakat berpegang dengan tuition panjang mata, nah, sampai anak kepala botak dulu pada ayah, letih fikir, tak boleh apa, cuma berjaya dari sudut sijil saja, berakhlak terabuk. Macam lah orang tuan-tuan lebih maklum lah tengok masalah lah kan. Kita, sebab kita tak cari keberkatan, kita cari banyak dalam rezeki macam tu. Minta, ya Allah murahkanlah rezeki, ya Allah banyakkanlah rezeki. Di sana di masa di Penang saya pun terpicak masa duduk sembang dengan sahabat-sahabat saya lah. Saya tak pernah jumpa lah lagi doa apa ulama minta banyak rezeki. Tak salah, tapi tak pernah jumpa. Yang jumpa berkat.
Kita doa makan pun kita kata apa? Allahumma barik, bukan banyak. Allahumma banyak lana kan? Dah, Allahumma barik lana fima razaq, berkat tu kita cari. Berkat ni cukup lah. Sebab tu Nabi ketika berdoa bab rezeki, ya Allah cukupkanlah rezeki keluarga Muhammad. Kita berapa orang doa tu? Tak, kita nak minta banyak, lepas tu tak pernah cukup. Bila banyak, tapi yang kita belanja lagi banyak. Tapi kalau kita doa cukup, faham tak cukup tuan-tuan puan? Bila cukup selesai lah kan? Ya Allah bagikanlah kepada aku rezeki yang cukup. Bayar api, bayar ayak, bayar apalah handphone, bayar sekolah anak, apa nama isteri, salin beranak, apa semua kali tu selesai. Tak lah, tiap-tiap bulan cukup. Kita memang nak cari yang cukup pun kan, tapi tak, banyak yang kita minta banyak, lepas tu tak pernah cukup. Mana lepas tu orang bagi, walaupun orang bagi kita tak rugi pun komplain, alah setengah bulan gaji, banyak mana mujuk aku bagi, dia kata. Kalau aku tak bagi, Allah Ta'ala kata kan, padahal tak bagi tak rugi pun, cuma taklah untung. Betul tak? Kita tak syukur nikmat. Tak keluar gaji lagi, nampak dah sport rim, nampak dah lansiak pula dah, lansing hantu, lansing, nampak dah sopa, sogut ke sopa apa tak tahulah, nampak dah hak ni kita tak tahu. Allahu Akbar. Itu yang kata kita kufur nikmat cukup banyak, malulah kita dengan Allah Subhanahu. Sebab tu kita minta berkat. Bila berkat yang sikit pun. Sebab tu Nabi ajak sahabat, ingat tak sahabat Nabi yang takut bila dia pi kat Nabi perang Khandaq, dia kesian tengok Nabi sampai buh batu, kena apa semua, apa nama, tahap makanan tak apa cukup. Bisik bini dah sebi habaq, abang habaq kat Rasulullah, adalah tepung sikit, adalah segenggam doa kat rumah tu, tapi abang Rasulullah tu lah, dia pun pi lah bini suruh ni kan, abang bini nak buat roti ke apa, capati ke apa, Allah Allah, roti Arab lah kan, apa semua habaq Rasulullah kita tak apa Rasulullah naik atas bukit, oi sahabat-sahabatku, sudah dia kata. Dia bukan takut Rasulullah, takut bini macam kena dah aku balik lagi, dia kata. Setelah umum, announcement, perhatian, saat lagi kita pergi rumah sahabat kita makan. Dia kacau, kawan balik, ceretek lari. Perempuan dia kata, nama apa bini dia saya lupa. Dia habaq ni, sudahlah kita habis lah. Rasulullah buat announcement, pengumuman. Dia ajak habis, abang buat habaq macam mana? Aku bisik. Tapi Rasulullah habaq ni bukit lagi, dia kata. Ni atas bukit saya berkata tu dia. Lalu dia pun beritahu, Rasulullah kata tak apa, don't be kalut, jangan kalut. Masak bagi sudah sat lagi, sebelum aku sampai jangan buka periuk tu. Ya Rasulullah ajak berkat tu. Nak bagi kenyang bukan mesti banyak. Kita tak nak lagi, tak cukup ni adik-adik kita nak main 4 lori ni, nak main ni kan, daripada Terengganu, Kelantan, Johor pun semua, mana cukup kita, sebab tak ada berkat. Lepas tu nak semua marah, ramai pula kan, tak cukup semua. 4 periuk, 4 kuning tak cukup. Sebab apa? Tak ada berkat dia tadi ni. Nampak? Tapi Rasulullah tengok dia buat macam mana. Rasulullah pergilah baca sesuatu apa semua sekali. Kemudian Rasulullah kata pada sahabat-sahabat tadi, okey, masuk 10. Masuk 10, makan, keluar, masuk sampai ramai. Ya, sahabat tadi heran. Makanan roti yang kata tepung ada 2-3 genggam tadi ni masih belum habis. Subhanallah. Kita rumah kenduri kau boleh macam tu syurga. Tak ada lah tuan kenduri terbalik kan, ketua kedua kata belum habis, lari malam tu rumah. Betul tak? Berkat doa bagi berkat insya-Allah kan, masak dengan ikhlas, masak nak bagi banyak kejadian. Nah, yang kata keberkatan ni daripada Nabi SAW ni, tu susu masa Nabi hijrah, kambing yang tua yang terpatut ada susu, Nabi lurut ada susu, berkat. Lepas tu Nabi ajak kita berkat ni, nak ajak anak-anak kita apa semua sikit, cari rezeki yang berkat, elakkan daripada haram, elakkan daripada yang syubhah.
Jangan jumpa ikut dan boleh lah kira jalan lah boleh. Jumpa duit RM1, rezeki, alhamdulillah. Minas sama, rezeki daripada langit, siapa ajak main? Ada ni tak? RM1 kita balik jamu anak-anak habis dah. Kullu lahmin namata minal haram fannaru awla bih. Setiap benda tumbuh daripada haram habis segala-galanya. Nampak tak? Syekh apa? Pernah tuan-tuan dengar kan ulama sufi. Saya pun lupa syekh tu. Syekh Ibn Athaillah ke siapa? Yang dia lapak-lapak lalu tepi sungai nampak buah apple hanyut. Pernah dengar kan tu wujud tak? Tengah lapak apple hanyut. Lapak ambil. Nak dah makan baru teringat separuh. Siapa punya ni? Dia kata aku makan. Tu orang bertakwa. Kalau kita kira tibai lah, kira apa kan? Kada orang sungai mana tak kada orang kan? Makan. Dia dah dia ikut anak sungai sampai ke hilang sana. Bagi hilang dulu. Lebih kurang patah balik ke sana kan. Ya? Jumpa ladang. Minta halal. Tuan tanah bagi halal tak? Separuh. Kalau kita pirah separuh minta halal. Berkira aku boleh bayar selori lah. Ayat kita lalu macam tu. Kita lalu tepi rumah orang, ambil buah makan sebiji. Orang kata, oi, haram ambil hak orang. Sebiji je, berkira. Betul kalau tu kata, alang-alang haram ambil sebuni je lah. Dekat sebiji aku kesian hang masuk neraka. Kena jawab tu. Aku bukan apa, aku kesian hang masuk neraka kerana sebiji makan. Alang-alang hang ambil lori, masuk sekali pokok-pokok ni. Baru padan masuk dalam neraka. Yang ulama tadi minta rayu, tak mau nak halal dengan syarat apa? Kerja beberapa tahun. Dia pun ikut kes separuh heboh-heboh tuan-tuan. Punya nak jaga, warak nak jaga. Dah habis kerja beberapa tahun yang dijanjikan, pi minta maaf. Tak selesai lagi. Dia kata, hang salah dengan aku besar ni, hang kena menikah dengan anak aku. Tapi aku nak abang bila anak aku ni buta. Tangan tak ada, kaki tak ada, bisu pula tu dia mampu. Timun lah pula. Tak ada apa tuan-tuan. Allah, macam nikah dengan tiang listrik lah. Tak ada apa. Tapi sebab nak dosa tu diampun, kesalahan dimaafkan. Kita kalau kita pergi minta maaf, kita salah nak kau, kita kata, Haji maafkan saya apa semua. Haji kata tak ada ustaz buat salah memang terasa pala. Bila Haji tak maaf sudah. Sedang Nabi maaf umat. Oh sedap. Kita dah buat salah orang, tambah dosa ni. Pergi nak marah. Nampak tak? Patutnya kita rayu sampai sama ada kita mati ataupun dia mati, insya-Allah. Nampak? Dia pulun juga dalam nikah. Rupa-rupanya orang tu nak pilih, nampaklah dia ni orang yang warak. Tuan punya ladang tu pun orang yang soleh juga. Bila main dengan nak tuntut kemaafan disebabkan sebelah apple pun dia tahu dah, ini mesti orang yang soleh. Tu yang dia buat macam tu, tak buat macam tu. Kalau anak dia nak bagi kat siapa, dia tak apa percaya. Anak dia wanita yang soleh, solehah. Tangan kudung ni maknanya tak pernah sentuh benda-benda yang haram. Kaki yang tak pernah jalan ke mana, mata pun tak pernah tengok benda haram. Tu dia nisbah kata buta, cacat apa semua tu. Untung dia apple dapat sebelah, dapat bini comel lah. No, tak ada orang nak buat kita tu lah. Allah alam lah. Nah, tu kata hebatnya daripada menuntut keberkatan. Ni yang kita nak cari tuan-tuan. Yang kita nak cari apa semua. Lepas tu Nabi ajak kita pula, bila dah lupa bismillah, baca Allahumma barik lana, baca pula apa? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi, ataupun bismillah awwaluhu wa akhiruhu kan. Baca juga, ingat dengan Allah. Mula apa pun dengan bismillah, baru ada keberkatan. Kita kunci tu saya percaya dan yakin tuan-tuan puan. Dengan kunci bismillah inilah yang diamal oleh tok nenek kita dulu yang jadi hebat sampai lah. Yang ayah kita boleh didik kita jadi manusia. Yang kadang-kadang minta maaf kita yang mengaji sampai PhD tak boleh nak didik anak kita jadi macam kita pun tak boleh. Sebab ayah kita dulu bismillah segala-galanya. Bismillah je, bukan ada wirid sampai daripada maghrib sampai subuh esok, tak ada pun. Tapi bismillah dah amal. Tengok anak-anak, anak kait, astaghfirullah.
Nak bangun subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak lekang daripada mulut tok ayah kita, tok nenek kita dulu, betul tak? Itu yang jadi hebat keberkatan dalam hidup kita. Nabi SAW kata Imam Sayyidina Anas bin Malik, kalau Malik bin Anas lain lah. Anas bin Malik sahabat, Malik bin Anas pengasas mazhab Malikiyah. Dia tabi'in. Katanya, saya habiskan hadis ni saja nah. Baik. Risau dia kan, lagi tengok muka saya, lepas tu tengok muka pintu, pergi. Kan? Nah. Muka orang sini lah. Karena Rasulullah ya'udul marid, Rasulullah selalu ziarah orang sakit. Rasulullah pernah tanya pada satu pagi subuh, siapa yang dah ziarah orang sakit, siapa yang dah bersedekah, siapa yang dah tolong tolong orang dalam kesusahan? Tak ada siapa mengaku melainkan Sayyidina Abu Bakar. Orang lain kata, mana subuh-subuh nak buat benda tu? Sayyidina Abu Bakar dia pagi-pagi dah pergi tolong orang segala-galanya. Nah, dia tak berkira, manusia yang tak berkira. Sayyidina Umar pun tabik surrender dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Umar pergi bagi separuh daripada harta dia fi sabilillah, Sayyidina Abu Bakar bagi banyak mana? 3 suku. Ya Rasulullah, semua hartaku fi sabilillah. Rasulullah tanya balik, wahai Abu Bakar, macam mana dengan anak isteri hang, keluarga hang? Aku dah tinggal pada mereka apa? Allah wa Rasuluh. Kita boleh hebat ke? Kita teragak duk tak apa yakin kita. Tengok Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu dapat makam Siddiq. Bukan mudah kita nama Siddiq. Marah ada nama Siddiq yang lain, minta maaf. Nah, makam Siddiq itu tak ada melainkan Sayyidina Abu Bakar saja. Hebat sampai macam tu. Rasulullah bagi satu title, satu pingat yang tak ada orang lain dapat. Sebab memang kepribadian. Sehingga Allah Ta'ala sendiri hari hijrah Sayyidina Abu Bakar nak keluar dah. Lalu Nabi pergi habaq kat Sayyidina Abu Bakar, tunggu dulu sehingga arahan Allah sampai. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya pada Rasulullah, adakah Allah menyebut namaku, meminta aku menemani wahai Rasulullah? Ya. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Dia tak sangka dia ni Allah Ta'ala sebut nama. Kita lah katakanlah duduk di mana, duduk di Pedu Bokah mana tu, di Empangan ni, tepi Empangan lah kita duduk, orang tak kenal, orang tu tak kenal, sebut nama orang tak kenal, mak mana tak kenal. Tiba-tiba tuanku kita sebut nama, panggil tak awam tak. Allah, nak ajak minum kopi lah. Kita berasa kita nak menangis Allah. Tu baru atas muka bumi, baru tuanku Sultan panggil. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kedudukan yang Masya Allah, tabarakallah, yang dirakam pula kedudukan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah dalam gua Sur. Hebat Allah. Tu kalau kita boleh tiru, macam mana kita nak tandingi sehingga Rasulullah kata kalau wuzinal iman Abu Bakar, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh umat manusia, nescaya iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat. Tengok kaji apa yang dia buat. Dia bagi semua. Sayyidina Umar kata, aku boleh bagi separuh, ya aku tak mampu. Dia kata, hebat Sayyidina Abu Bakar. Aku tak mampu untuk apa? Menandingi dia kedudukan. Tu dia sampai macam tu sekali. Nah, sebab tu Allah Ta'ala bagi kedudukan. Tengok sampailah makam dia di mana? Bersebelahan dengan Rasulullah. Sebab tu ulama kata, nak tahu kedudukan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar di akhirat esok macam mana, tengoklah atas muka bumi di mana mereka duduk. Allah, walaupun orang Syiah maki macam mana pun dia buat, kita saksikanlah bahawa mereka antara manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu. Kasih pada mereka juga, kena sayang mereka. Sebab tu maki hamun, menghina para sahabat juga boleh menyebabkan murtad. Itu kena jaga sungguh-sungguh. Menziarahi sakit, Nabi pernah ziarah walaupun seorang Yahudi yang sakit. Jangan kita sahabat kita Ahcong, Ahmeng, Mutusami, apa ke Gobala ke apa, tak kira lah siapa apa sakit, kita buat tak mampu bila tak kuasa aku nak apa. Hak Islam aku tak rajin pi. Tambah hak tu. Ada. Nabi pi. Macam seorang Yahudi yang rajin, ayat saluran najis dia menghala ke rumah Nabi. Nabi bangun cuci. Nabi tak komplain. Kita kan panggil tu hak TV3.
Adakah patut kencing di rumah saya? Kan Nabi panggil kan? Macam apa? Karam sing. Karam di laut ke karam di mana pun tak tahu. Kalau kita panggil TV ni panggil abang ni. Dah, Rasulullah bangun dia cuci, bangun cuci. Kena hari tu nak cuci tak ada. Kawan ni tak kencing berak ke hari ni? Pi ziarah rupanya sakit demam. Nabi pi ziarah. Nabi doa kesembuhan. Menangis dia. Itu senjata tuan-tuan, kita nak kalahkan musuh. Bukan kalahkan musuh dia bagi penampak, kita bagi penampak. Tapi kalahkan musuh dia buat jahat dan kita balas dengan kebaikan. Akhirnya dia malu Allah. Lepas tu Nabi kata, orang kata kat kita orang bagi racun, kita bagi madu pada dia. Bagi duri, kita bagi bunga pada dia. Dia akan kalah dengan kita. Lepas tu Rasulullah dia buat macam tu. Walaupun seorang perempuan Yahudi yang Nabi duk suap dia tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari, dia duk kucuk, dia buta, dia tak tahu hak duk suap tu siapa. Nabi suap sebab dia tu gelandangan, sorang-sorang, tak ada siapa nak belah. Mulut duk meletak, duk kata Muhammad tu gila lah apa semua, duk maki hamun, marah Yahudi. Nabi kesian, Nabi buat muai, buat masak, Nabi suap kat dia. Kalau panas Nabi tiup bagi sejuk. Kalau daging tu lumat, Nabi kunyah dengan mulut dia yang mulia bagi lembut, Nabi suap. Walaupun dia duk kutuk Nabi depan. Bila Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya pula pada Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Fatimah, apa lagi perbuatan Rasulullah yang aku belum sambung buat. Dia kata ada seorang perempuan Yahudi sana. Sayyidina Abu Bakar pun pipi nak suap benda yang sama juga. Tak tiup, marah belecak orang tua tu. Bayang kan, popek. Dia kata ni bukan hari tu ni, mata buta. Mana yang hari tu aku nak, yang hari tu juga masuk aku. Ni apa dengan panas melecok melolak sungguh. Dia tak kata tu, saya tambah kan. Dia kata dengan daging lihat dengan apa semua ni apa. Mana yang hari tu? Masa tu saya nak pegang bagi lah. Dia tahu makcik tahu tak siapa dia yang suap makcik sebelum ni? Itulah Muhammad Ibn Abdullah yang makcik duk kutuk, duk maki hamun dia. Itulah dia. Menangis upaya Yahudi tu. Kalau kita kan, kita suap duk kutuk kita. Esok kita bagi round up. Moi racun tikus. Bagi mampu hebat orang tua ni. Ambil dah lah aku suap. Banyak cekadak lah ni kan. Banyak songeh pula. So, terimalah. Kita macam tu, orang buat jahat kita balas. Orang kata kita satu, kita balas dua kali. Itu yang sampai Tok Nenek ke-7 keturunan, sampai Tok Wan habis. Macam Piramli, lala kepala bapa kepala bapa aku. Tak pasal-pasal pak depa nak berebut Cik Manisah. Bapa depa punya kepala kena pijak. Ini perangai. Sebab tu Nabi kata dah, orang akhir zaman bila berkelahi sampai kepada ibu bapa. Celaka orang yang sampai menghina ibu bapanya sendiri. Nabi dah habaq dah. Tengok para sahabat sendiri apa semua sekali macam mana. Ni yang kita nak Nabi. Walaupun siapa yang sakit kita pergi ziarah. Selaku orang kata selaku jiran, selaku masyarakat setempat ke apa semua sekali, tak usah buat tahlil, cukuplah. Selagi kena kawan kita acong pergi buat tahlil Fatihah. Haru juga. Tak ada hati tak ada. Pi tengok jadilah. Pi tengok abang kat bini dia ke ayah dia, sabarlah sabar. Jadilah, sabarlah. Tak payahlah ajraka bima Allah abang kata insya-Allah akan dibalaskan. Tak ada lah. Cukup kita suruh dia sabar tu cukup dah. Kena ambil berat benda-benda yang macam tu. Kurang-kurang bila orang tengok perangai kita orang Islam, orang berkenan kepada kita, itulah manhaj Nabi dalam menyeru kebaikan. Dia tunjuk dengan lisanul hal. Kita sekarang ni banyak lisanul maqal, macam malam ni sampai pukul 4 tak sudah ni. Cakap ceramah apa semua dalam TV ni, segala mak nenek ada program agama cukup rancak, tapi masalah kau banyak kan? Itulah terus terang kita kata hak kes tembak menembak, hak kes hak nu, kes ni, kes bunuh apa semua jadi semakin banyak pula kita rasa. Sebab apa? Sebab tidak ada di kalangan kita yang mempraktikkan dakwah dengan perbuatan. Kita tak tunjuk, kita hanya cakap tapi disebut perbuatan kosong. Sebut sunnah Nabi macam ni. Nabi suka minyak wangi, tapi kita busuk berdengung. Genua ada, petai ada, semua ada. Macam mana sunnah? Nampak?
Lepas tu kena perlu pada lisanul hal. Dakwah bil hal dia panggil. Dakwah dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita. Wa yashhadul janaiz, Nabi pi ziarah orang yang mati. Pi ziarah. Kemudian bila pi ziarah ada adab ziarah, tuan-tuan puan-puan, jangan duk sembang. Jangan, kalau kata kita jenis kata mulut nak sembang, balik di rumah kita diajak supaya meringankan bebanan si mati untuk kita sedekahkan doa-doa dan juga baca ayat surat Al-Quran. Bukan untuk kita duk cucuh api rokok ke, duk apa, duk minta kopi je dah. Pergi rumah orang mati minta kopi, kedai kopi lah. Ini saya perangai tak senonoh. Ni biskut mayat bila nak sampai? Biskut mayat kan? Kopi je. Sepatutnya benda-benda tu siapa yang sedia? Jiran tetangga yang jauh, yang tak terasa dengan kesedihan orang mati. Jangan tanya pada isi rumah, pada waris. Mereka tengah duka cita, duk tanya malam ni buat apa? Tak boleh. Tuh malam pertama tak syok. Dia pergi malam lah, baru nasi berani. Pilih pula. Ni pun satu juga orang kita. Adab pergi ziarah, baca doa apa semua sekali. Kita disuruh, kita orang yang hidup ni lah ambil iktibar sampai talqin habis. Ni talqin tok imam tok siap duduk tentu. Lepas tu waris dah. Ni yang lain duk bawah pokok ceri, bawah pokok nyok, duk bawah duk sembang. Noni. Duduk tengah panas kat kubur tu. Sedangkan talqin tu yang paling bermanfaat untuk orang yang hidup. Sebab tu kita disuruh ziarah orang mati. Tengok macam mana, bayangkan tu kita yang akan dibawa, kita yang akan ditalkinkan, kita akan dikambuh apa semua sekali. Baru main rasa insaf apa semua sekali. Bukan untuk kita sembang-sembangkan. Itu dia. Ni banyak. Kita kena ubah banyak benda. Saya biasa pergi satu kampung lah, na'udzubillah, kena adik-beradik ni mati yang tak syok tu tok siap, bukan tok siap sini lah duk okok dah ni tak putih atas rumah, jenazah duk ada dalam bilik, duk sembang ke apa? Minyak naik pulak lah ni, berah naik, ikan naik. Saya rasa geram. Kita baca saja pederah sampai 3 kali tak berhenti-henti. Saja baca derah, bukan nak menunjuk dah, nak bagi mereka kokok dengar tu mereka berhenti dah. Kesian si mati, duk merintih sakit. Orang sakit mati ni dia tanggung kesakitan cabut nyawa tu sampai hari kiamat. Sakit tuan-tuan, bukan macam tutup suis ni. Kita tak nampak. Sebab tu dia perlu pada kita. Mana dia sahabat-sahabat, tolonglah doa keringanan bagi dia. Nabi pun sakit nak mati kan, tambah kita hak bukan Nabi. Allahu Akbar. Sebab tu pentingnya ziarah orang-orang mati ni satu tuntutan. Jangan duk tengok fardu kifayah, depa dah pergi aku tak bayar. Jangan. Tuntutan pada semua sekali. Jangan sampai satu hari Tuhan ajak kita mati tak ada siapa nak mai. Boleh jadilah benda itu lah, Tuhan boleh takdirkan segalanya. Kemudian wayar kabul himar, tengok Nabi pun ziarah orang mati, sehingga perempuan tukang sapu masjid yang mati malam, sahabat ke bumi kan terus. Esok Nabi mai, mana makcik duk cleaner, duk makcik cleaner masjid macam mana? Dia kata tak penting lah, dia tu orang biasa, orang kampung. Dia mati malam tadi, kami pun simpan terus tak cakap, kami malaslah surah Rasulullah marah. Siapa hampa untuk buat macam tu? Hampa tahu ke dia tu siapa di sisi Allah? Lalu Nabi suruh tunjuk di mana kubur, Nabi pergi semayang jenazah di situ. Itu ulama istimbat, boleh kita yang tak dan kita pergi semayang di sini dekat kubur tadi ni. Allahu Akbar. Sampai macam tu Nabi punya sifat tawaduk dia. Kemudian Nabi juga naik himar. Bukan nanti orang nak bagi kita kereta apa, kereta hak biasa-biasa tak mahu sebut. Nanti orang ada kereta tu dia marah. Tak kira lah kereta hak murah-murah, tak mahu. Dia nak hak mana, hak ada 6 pintu. Dia kata kaki I tak boleh lah masuk rasa miang. Kata you nak mampus you. Ada jenis macam tu. Dia tak boleh, dia rasa geli, allergic. Air kereta tempatan tak boleh, allergic. Air kena naik kereta import. Kena jenis-jenis macam tu. Allahu Akbar. Jangan sampai Nabi naik himar kenderaan yang paling lekeh waktu tu. Bahkan dikatakan, ada pernah kata himar tu diikat dengan tali yang buat daripada jerami. Bukan tali mahal beli mana import dah, jerami. Pernah juga Nabi tunggang di belakang sahabat. Gilaklah sahabat.
punya tawaduk. Sebab tu kita jangan. Saya tengok satu perangai lah, cuk guru saya, tuan-tuan mengenal Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin masa duduk di Mesir tu, dia kalau dia naik kan, dengan orang, kalau kata dia seorang, kita duduk buka pintu belakang pun, dia takkan duduk pintu belakang, dia akan duduk di depan. Dengan dia buat taksi ke apa ke, apa macam tu. Kadang kita nak bagi lah mula duduk di belakang kan, kita mula tu tak, dia akan ke depan. Kalau kata kita patut saya naik dengan dia 3 orang, takkan tiga-tiga pergi depan kan, dia hambat kita duduk belakang, kita yang duduk belakang, dia pergi depan. Dia tak mau. Mana dia nak dribble tu, itu bukan kuli dia kata, itu sahabat kita, dia tak mau menghina. Kita sedap duduk belakang, nampak tak? Sampai macam tu. Rasulullah tengok sendiri macam mana. Dia naik himar, dia tak pernah berkira apa semua sekali. Wa yujibu da'watal 'abd, dia menunaikan jemputan daripada hamba. Mana orang biasa pun dia menunaikan jemputan. Kita jangan tengok kawan tuan tak kad, Allah kad pun putus stik, kad Nuri putus stik tu pun kerap nyerong, Allah sedih pula. Ni bukan standard air Nabi ni. Kirim ke orang lah, kirim salam lah, ni duit, kirim salam. Ada jemputan lain, Tan Sri panggil air, Datuk Sri panggil air. Nabi, faman lam yujib faqad asa Abul Qasim. Siapa yang tak menunaikan jemputan orang, khususnya dalam walimatul urus, mana dia derhaka pada Rasulullah. Ustaz, saya puasa, jemput kenduri bukan mesti makan, meraihkan, pergi ucap tahniah kan, apa semua sekali, kawan lega. Kena pula kita orang penting di situ tak pergi, tak ke dia terfikir ustaz pula ke apa ke, awaklah ustaz tak main, ada masalah ke aku ni, ada ke apa, macam-macam dia menjadi tak seronok daripada hari itu. Puasa-puasa tak ada masalah, nampak tak? Ni kita tak kata puasa tak pergi terus, jangan tuan-tuan, raih kawan-kawan. Nabi cukup marah benda ni. Sebab tu Nabi tak kira siapa saja panggil dia, walaupun makan tu duduk di atas kulit binatang, kulit lembu ke kulit apa, mana saprah dia tu bukan saprah import main China ke mana ke, dia duduk atas itulah. Dia makan dengan orang kampung, orang ada kudi ke orang macam mana pun, Nabi akan makan juga dengan dia. Nabi tak pernah berkira dengan siapa pun. Ni yang kita perlu sematkan dalam jiwa kita. Jiwa orang kata kalau kita pemimpin ni jiwa rakyat lah. Wa kana yaum bani Quraiza ala himari makhtum bihablin min lif. Ni yang saya kata tadi, Nabi pernah naik himar, kedai yang mana dia punya tali pengikat hidung dia tu dibuat daripada hanya daun jerami saja. Makna susah sungguh. Sampai macam tu. Bahkan ada juga rumah Nabi diceritakan tak berasap sampai 3 bulan. Bukan gas habis dah, tak ada benda nak dimakan. 3 bulan Nabi berhutang. Dia gadai baju besi, berhutang dengan orang Yahudi 30 dinar kalau tak silap. Sampai akhir hayat Nabi. Nabi tak pernah mengajar umat dia shortcut ni, tak ada. Nabi sendiri pun berhutang untuk hidup kalau perlu. Yang ada di rumah Nabi hanyalah al-aswadain, apa dia? Kurma dan juga ayam kosong sahaja. 3 bulan Nabi nak berdoa, pasyak jadi tepung ke, gunung jadi emas boleh, Nabi tak apa. Sayyidah Fatimah pergi merayu, ayah ada tawanan perang, bagilah cik seorang supaya jadi hamba, nak tolong nak uli ni roti untuk Abang Ali pun semua kan, nak tolong kemas rumah bibi ke apa jenis-jenis macam tu lah kan, tukang kebun ke apa. Rasulullah tak bagi, tak ada. Kita ni semua orang tu bersepah dengan bibi, cuma hak nak basuh abang dia nak mandi, basuh berak dia tak upah, hak lain semua upah. Baju dia pun orang tolong pegang, nak serlum. Allahu Akbar, hebat pada Rasulullah. Na'udzubillah lah. Rasulullah tak bagi. Rasulullah ajak apa? Sayyidah Fatimah berzikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nak mencapai ketenangan hati ketika berkhidmat kepada suami. Moga-moga dengan berkat zikir, suami yang tak soleh jadi soleh, anak yang ketegak pun jadi soleh juga, kita pun jadi soleh dengan berkat. Jangan, saya pesan umpan, jangan belecak ketika masak. Satu dia kata garam makan telajak kan? Satu lagi hilang keberkatan, dia akan jadi ikut lain. Pernah dengar kan orang buat kajian,
Ayak ni 2 gelas, satu saya maki hamun segala mak nenek dalam ni, satu lagi Fatihah. Ada orang buat kajian lah. Tak ada keberkatan. Dia akan jadi satu benda penyakit pada diri kita. Sebab tu selawat dalam makanan. Nak masak selawat, nak apa pun, kita berselawat apa pun, insya-Allah. Doa lah maknanya, tak kira apa pun. Insya-Allah dengan berkat zikrullah, selawat ke tak kira apa tadi ni, dia akan mendatangkan keberkatan kepada segala makanan kita, segala usaha-usaha kita, insya-Allah. Nah, sekadar tu daripada saya. Banyak sebenarnya hadis tentang tawaduk tu tuan kan. Tapi sekadar tu yang dapat saya bersama dengan tuan-tuan. Moga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah taala moga-moga sentiasa melimpah kurniakan petunjuk kepada kita agar kita dapat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikehendaki. Cuma pesanan saya ada ada juga tutup guru kita nasihat, orang jangan hanya dia pesan jangan hanya tengok sunnah pakaian, sunnah itu saja. Banyak lagi sunnah yang lebih besar, antaranya yang kita tak buat apa dia? Perpaduan. Doa mendoa antara satu sama lain, itu lebih wajib lagi kita banyak tinggal. Duk berebut kita pakaian, berkelibat janggut, berkelibat kayu sugi, berkelibat serban ekor panjang tu ke 13 hasta ke berapa hasta, tapi apa masalah. Nampak? Nah, kita banyak nak kena berubah sebab banyak lebih penting lagi sunnah Nabi yang perlu kita ikut. Sekadar tu daripada saya, ampun maaf sekiranya ada keterlanjuran. Nah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita, tak kiralah bertemu di mana, kalau di sana pun tak apalah, tolonglah saudaranya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala keterlanjuran dan kesilapan kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa kekal dalam petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam kesesatan dan juga kelalaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Berkatilah hidup dan juga mati kami, ya Allah. Ringankanlah bebanan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang diuji, tetapi jadikanlah kami hamba-hamba yang dikasihi oleh-Mu, ya Allah. Sekiranya Kau tentukan juga buat kami ujian, ya Allah, pohon diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menempuh ujian tersebut, dan jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa redha dengan ujian yang telah Kau tentukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan hidayah pada dua ibu bapa kami, pasangan hidup kami, zuriat kami, sahabat handai kami, dan juga pimpinan-pimpinan kami, ya Allah, juga sekalian muslimin dan juga muslimat. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendapat inayah daripada-Mu, yang jauh daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Hiasilah kami dengan akhlak-akhlak Rasulullah, dan jauhilah kami daripada akhlak-akhlak yang tercela. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami memohon, ya Allah, hidupkanlah kami dalam kesentosaan, keamanan, jauhkanlah kami daripada kekacauan, jauhkanlah kami daripada perpecahan, ya Allah. Satu padukanlah hati kami, Kau kurniakanlah petunjuk dan hidayah kepada mereka yang cuba mewujudkan porak-poranda, ya Allah. Kau berikanlah hidayah kepada mereka, jadikanlah mereka juga di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah tempat kami meminta semata-mata, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.